Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Tahniah untuk yang dapat ikut kelas pada pagi ini. Ada Aidil, cikgu nampak. Siapa Best Music Malaysia ni? Siapa nama dia? Cikgu nampak ada Zul, ada Iqbal, ada Syakur, dengan ada Siti Zahra. Oke. Kawan-kawan kau yang lain, Nia, Irish ya, yang tadi ada message cikgu, mama dia on the way ke Sempurna. Ada urusan keluarga dia meninggal. Yang lain-lainnya cikgu tidak pasti. Sama ada orang tidak dapat info atau tidak. Tapi cikgu sudah maklumkan di awal pagi lagi tadi. Cikgu rasa link. Kita akan ada Google Meet pada hari ini dan esok. Okey, untuk 2 hari ini kelas untuk minggu ni last sebelum kita bercuti 2 minggu. Dan selepas 2 minggu nanti bercuti kita akan ada peperiksaan terus. Peperiksaan pertengahan tahun. Okey. So sekali lagi cikgu ucapkan tahniah dan kirim salam kepada kawan-kawan kau yang tidak ikut kelas ni. Cikgu tidak tahu dia belum bangun ke apa. Sepatutnya kau kena ready ya untuk makluman. Uh, Minggu ni masih minggu persekolahan. Cuma bezanya kita belajar di rumah seperti biasa. Okay, dan cikgu akan gunakan Google Meet ni sebagai salah satu medium untuk mengajar. Untuk mereka yang ada kemudahan internet, ada kemudahan telefon, komputer, gadget dia sendiri. Sebaiknya kau kena ikut. Sebab sangat berbeza kalau kau belajar sendiri dengan belajar dengan ada guru yang ajar kau. Okay, so seperti biasa kita akan mulakan dengan jadual sifir terlebih dahulu. Cikgu harap semua sudah ready. Okay, kita akan buat dalam masa 3 minit. Okey. 3 minit bermula daripada sekarang. Boleh buka kamera ah. Kalau mau buka kamera boleh buka kamera supaya juga boleh nampak kamu di sana. Kalau ada apa-apa soalan boleh type di chat sana ataupun buka mic sekejap boleh. Atau tekan butang raise hand tu pun boleh kalau ada benda mau tanya. Buat betul-betul. Okay, Zul dengan Fila sudah siap. Bagus. Yang lain, come on. Ada 30 saat lagi. Okay, Iqbal siap. Syakur siap. Okay, 3 minit. Cikgu stop. Okay. Pakai pen. Buat semakan jadual sifir kamu terlebih dahulu.
Boleh tengok di screen kalau tidak sure. Oke, yang baru masuk juga mau kau buat jadual sipir terlebih dahulu. So, kawan-kawan kau baru saja selesai menyiapkan jadual sipir. Diorang tengah buat semakan sekarang. Oke, ada Nadia juga nampak. Siapa Nadia ni? Baru masuk. Simak betul-betul lah. Kalau ada salah, bulatkan jawapan yang salah. Oke, Fazrul baru masuk. Yang baru masuk, siapkan jadual sipir lebih dahulu. Kawan-kawan kau tengah semak jadual sipir. Juga bagi masa 30 saat lagi. Untuk yang tengah menyemak. Oke, semua betul? Yang sudah siap? Oke, Zul betul semua. Villa betul. Villa buka kamera ke Villa. Cuba tengok kau punya jadual sipir. Bagi tengok di kamera. Oke, sekejap Villa. Oke. Alright, oke, good. Bagus. Oke, good. Syakur, buka kamera. Bagi tengok di kamera. Mana satu yang baru? Oke, itu. Oke. Oke, good. Alright, bagus. Thank you, Syakur. Oke, yang lain? Ada yang salah kah? Ada lagi yang masih ada salah? Semua betul lah? Oke, tahniah bagus lah. Sepatutnya kau boleh buat untuk sebab sekarang sudah masuk bulan 5 sudah. Supposed to be kau boleh buat sebelum 3 minit sudah. So, tahniah sekali lagi. So, kita akan teruskan. Sekali lagi sebelum cikgu teruskan untuk kelas hari ini. Cikgu mau ingatkan. Tolong pesan juga dengan kawan-kawan kau yang lain. Kau masih ada tempo untuk minggu ni. Minggu lepas dan minggu ni adalah 2 minggu ni adalah untuk kau siapkan kau punya projek. Siapkan projek berkenaan dengan katalog tu. Okay. Siapa yang macam cikgu mau tahu progres sekarang? Sampai mana sudah kau buat? Sampai mana sudah kau buat untuk katalog tu? Project based learning tu? Ada yang sudah siap kah? Okay, wang. Okay. Ya, pasal project based learning tu pasal topik wang lah. Kau ada tempo sampai hujung minggu ni untuk kau siapkan. Okay, sebab cikgu tidak mau kau drag masa sampai buka sekolah baru kau mau buat. Ada cuti, walaupun cuti lagi selepas minggu ni ada cuti lagi 2 minggu. Cuma cikgu mau kau gunakan masa 2 minggu tu, minggu hadapan yang cuti tu untuk kau buat ulang kaji. Sebab peperiksaan nanti dia akan meliputi semua topik. Matematik semua topik yang akan masuk. Okay. So kau kena gunakan masa tu untuk ulang kaji. Jadi pastikan kau punya projek siap dalam minggu ni juga. Okay, usahakan untuk siap dalam minggu ni. Dan hantar, kalau siap hantar lah. Okay, message cikgu secara personal, hantar kau punya bahan tu. Gambar saja. Cikgu mau tengok dia punya progres sampai mana. Okay, sebab cikgu akan ada penilaian lah untuk projek kali ini. Dan akan dipertandingkan juga. Siapa yang buat dia punya hasil yang sangat baik, dia akan mewakili kelas. Yang mewakili kelas tu dia akan dapat sijil, 5 orang akan dipilih. Dan daripada 5 orang tu nanti, kau akan bertanding dengan kelas-kelas yang lain. Dan kalau kau punya sangat bagus, okay, kau berpeluang untuk dapat tempat pertama, kedua ataupun ketiga. Okay, siapa yang dapat 1, 2, 3 tu dia akan ada medal nanti. Dan kau punya katalog tu ataupun kau punya projek tu akan dipaparkan di papan panitia sana. Jadi kawan-kawan kau yang lain akan tengok nanti. Adik-adik kau pun dari tahun 1 sampai tahun 5 pun akan tengok kau punya hasil kerja.
So pastikan kau buat sehabis baik. Gunakan bahan yang ada di rumah sahaja. Tidak perlu untuk kau beli. Gunakan bahan yang sudah terpakai. Okey. Semua faham pasal itu? Okey. Jelas kah? Okey. So kalau tiada soalan sebelum kita teruskan, ada soalan pasal projek mau tanya? Sebelum cikgu kelas hari ini kita akan belajar pasal kita akan betulan kaji. So ini adalah hari minggu ni minggu terakhir untuk PDP secara PDPR ni. So hari ini cikgu akan kongsikan ke beberapa bentuk soalan, lebih kurang dalam 15 soalan begitu. Kita akan bincangkan bentuk-bentuk soalan yang akan keluar dalam peperiksaan. So untuk hari ini kita akan bincang fokus kepada soalan kertas 1. So hari ini kita akan buat ulang kaji, kita akan belajar sekali kita akan buat ulang kaji. So make sure kau take note betul-betul, kau ambil perhatian betul-betul kelas ni. Lebih kurang dalam masa tidak sampai 1 jam pun. Sebab bentuk-bentuk soalan yang kita akan bincang ni adalah lebih kurang bentuk-bentuk soalan yang akan keluar dalam peperiksaan nanti. Okay, so untunglah siapa yang dapat ikut kelas pada hari ini sebenarnya. So pesan kawan-kawan kau yang tidak dapat ikut kelas, hari ini suruh dorang tengok semula rakaman kelas ni nanti. Kalau tidak, dorang yang rugilah. So setiap kali kelas cikgu ada rakam semua penerangan-penerangan kita, apa yang kita bincang dalam kelas, semua maklumat yang cikgu bagi tahu, benda ni direkam dan cikgu akan upload dalam YouTube nanti. Cikgu ada satu channel YouTube yang kau boleh tengok semua rakaman-rakaman kelas sebelum ni. Dan sebenarnya bagusnya kau boleh buat ulang kaji daripada sana juga. Okey. So kita teruskan. Kita pergi kepada kita punya fokus untuk perbincangan hari ini. Okey, kita akan masuk kepada soalan untuk ulang kaji. Okey. Ya, kau akan nampak paparan di skrin kejap lagi. Okey, ada apa-apa soalan sebelum kita teruskan? Boleh type di chat ataupun boleh buka mic kalau ada benda mau tanya. Okey. So apa yang kau nampak sekarang di sana adalah kelas hari ini kita akan fokus kepada ulang kaji kertas 1 untuk peperiksaan pertengahan tahun yang ini. Okey, tahun ni lah. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Kita fokus kepada soalan yang pertama dulu. 0.53 juta. Okey, soalan ni kalau ada soalan macam gini, macam mana mau tukar soalan ni kepada bentuk ataupun kepada dalam nombor bulat. Okey, cukup bagi masa 1 minit untuk buat. Siapa yang dapat jawapan type di chat sana. 0.53 juta. Macam mana mau buat dia dalam nombor bulat. Okey, Fazrul. Okey, Fila dapat 530,000. Okey. Yang lain? Fazrul bagi tengok di skrin, cuma tengok macam mana kau buat. Oh, kau tidak tulis. Okey. Buka mic lah. Cuma tengok macam mana kau buat. Macam mana kau boleh dapat jawapannya tu. Fazrul, macam mana kau dapat jawapannya tu. Yang lain teruskan 30 saat. Nadia pun dapat juga 530,000. Fazrul, Nadia dengan Fila. Macam mana mendapat jawapan tu? Buka mic kalau boleh buka mic. Ataupun buka kamera. Kalau mau terangkan macam mana kau dapat. Ya, Iqbal, kenapa Iqbal? Letak 4 kali kosong di belakang 3. Okey, Fazrul cakap 4 kali. Kenapa mau letak 4 kali? Yang lain? Nadia macam mana dapat tu?
Siapa yang pakai nama Nadia tu? Nadia dengan Fila. Macam mana kamu dapat? Fila, sekejap cikgu tengok paparan di skrin Nadia. Oh, Nadia ni si Anu pula. Sekejap, cikgu mau tengok jawapan si... Oh, dia gerakkan titik, okey. Okey, good. Dia darab dengan 1 juta. Si Fila, good. Okey, bagus. Siapa nama pakai nama Nadia ni? Tengok jawapan kamu. Bagi tengok di skrin. Tengok di kamera. Tak dengar suara cikgu. Tak dengar suara cikgu? Kamu tidak dengar suara cikgu? Yang lain dengar tak suara cikgu? Dengar. Dengar. Maksudnya kamu punya lain kali yang tidak anu. Cuba tengok siapa pusing kamera kamu. Bagi tengok kamu punya jawapan. Tak dengar suara. Kalau tidak dengar suara cikgu, keluar dulu baru masuk balik. Sebab masalah lain kamu tu. Bukan dengan cikgu tu. Yang lain dengar Okey. Okey, kita pergi soalan yang pertama. Kita tengok macam mana mau buat soalan tu. Okey, soalannya adalah 0.53 juta. Okey. Kalau kita tengok soalan di skrin sana. 0.53 juta. Okey, 0.53 juta macam mana mau buat dalam tukar kepada nombor bulat. Okey, tengok depan. Tengok betul-betul lah. Bila jumpa soalan macam begini. Pastikan yang pertama sekali kau kenal pasti apa soalan tu mau. Okey. So dia minta dalam juta begini. So bila soalan nombor bulat mau tukar pergi dalam juta, dalam perpuluhan, macam mana mau tukar? Kita hanya perlu darab dengan 1 juta. So ambil dia punya nombor 0.53 macam si Fila buat tadi, darab dengan 1 juta. Ini maksud dia. Okey. Juta ada 6 kali kosong. So bila melibatkan darab 1 juta. Sebab kenapa kita darab dengan 1 juta? Sebab dia nombor ni dalam perpuluhan juta. So bila kita mau tukar dia dalam nombor bulat, kita kena darab dengan 1 juta. Sebab dia juta kan, jadi darab dengan 1 juta. Okey. So bila melibatkan darab begini, tidak perlu apa? Tidak perlu buat dalam bentuk lazim. Bila jumpa soalan begini, tidak perlu buat dalam bentuk lazim. Kita hanya perlu buat dalam menggerakkan perpuluhan. Okey. Memandangkan di sini ada 6 kosong. Dan ini adalah operasi darab. Jadi titiknya 0.53. Dia akan bergerak titiknya sebanyak berapa kali? Ikut bilangan kosong tu. Ada 6 kosong, jadi 6 kali titiknya bergerak ke mana? Ke kanan ke ke kiri? Ke kanan ke ke kiri? Okey, ke kanan ataupun ke belakang. Kalau operasi darab, ke kanan. Kalau operasi bahagi, ke kiri ataupun ke hadapan. Ikut bilangan kosong tu. Kalau darab 10, 1 kalilah bergerak. Kosong tu. Kalau darab 100, 2 kali. Sebab ada 2 kosong. Kalau darab 1000, 3 kali. Ini darab 1 juta, jadi ada berapa kosongnya juta? Ada 6, jadi 6 kali ke belakang. So, gerakkan titiknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini titik baru dia. So, apa yang kau perlu buat di kawasan yang ada ruangan kosong ni? Tuliskan nombor kosong lah di sini. So, jawapannya akan jadi 530,000. Boleh? Okey, boleh faham kan ni? Yang lain? Tanya kalau tidak faham, tanya. Ini cara yang paling mudah sebenarnya. Tak perlu buat bentuk lazim. Kalau kau buat bentuk lazim, boleh juga cuma buang masa. Kalau bentuk lazim dia akan jadi 0.53 darab. Cikgu pernah ajarkan darab 1 juta begini. Apa kena buat? Terus asingkan kosong. Sama juga sebenarnya. Asingkan kosong tu. So apa yang
Terus dapat jawapan, kosong ni terus kasih turun saja. Tak perlu darab. Okey. Lepas tu 1 darab 3, 3, 1 darab 5, 5. Lepas tu kau tengok titiknya bergerak 2 kali kan. Daripada belakang sini ada 2 kali kan dia. 1, 2. Okey. So daripada belakang sini kita gerakkan juga titiknya 2 kali. 1, 2. So titik barunya di sana. So jawapannya otomatik akan dapat 530,000. Boleh? Boleh faham kan ni? Ini cara dia. Tapi jika tidak galakkan betul lazimlah buang masa. Okey, so bila dapat soalan begini terus saja buat dalam bentuk gerakkan titik saja. Ikut bilangan kosong dia. Boleh? Sama juga soalan dia. Bila dia soalan yang sama, soalan begini. Dia bagi satu nombor. Okey, dia contohnya dia bagi satu nombor. 780,000. Tukar nombor ni kepada perpuluhan juta. Macam mana buat? Kira 31. Macam mana mau tukar nombor ni 780,000 kepada perpuluhan juta? Kira? Dapat type jawapan di sana. Okey, kosong. Okey, Fila dapat 0.78. 0.78 Fazrul yang lain. Jawapan Fila dengan Fazrul tu sikit lagi mau betul. Apa yang kurangnya lagi tu? Fila dengan Fazrul. Ada perkataan yang tertinggal. Yang lain 10 saat. Tulis jawapan kamu sana ataupun buka mic. Okey, Syakur tulis kosong. Okey, jawapan Syakur yang tepat. 0.78 juta. Mesti ada perkataan juta. Kalau kau tulis 0.78 saja, itu jadi nombor perpuluhan biasa. Okey. So macam mana jawab soalan begini? Kalau nombor perpuluhan juta mau tukar pergi nombor bulat, kita darab dengan 1 juta. Okey, so kalau daripada nombor bulat mau ke perpuluhan juta, kita hanya bahagi dengan 1 juta. So sama juga, kalau darab, kita gerakkan titik ke sebelah kanan. Kalau bahagi, kita gerakkan titik ke sebelah kiri ataupun ke bahagian hadapan. Okey, nombor bulat di mana titik dia? Semua nombor bulat titiknya berada di belakang sekali di sini. Tapi dia tidak tulis. So, kau kena tulislah titik tu kalau mau buat bahagi dia. So, bahagi dengan 1 juta sama juga ada juta ada 6 kosong. So, kita akan bergerak 6 kali ke hadapan titik dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini titik baru dia. So, kita tulis jawapan dia. Di depan titik tu letakkan nombor kosong. So, 0.78 juta. Boleh? Okay, boleh faham kan ni? Okey, ada yang mau tanya soalan ni? Dapat? Okey, faham. Syakur faham. Okey, Fila faham. Yang lain? Iqbal? Okey, Danish faham. Okey, Hakimi faham. Okey, good. Okey, kita pergi soalan yang kedua. Ingat nah, bentuk soalan ni adalah soalan-soalan yang akan keluar dalam peperiksaan. Maksudnya kalau kau tidak ambil perhatian, kau tidak tanya, kau rugilah. Nanti ke masa exam kau tidak dapat jawab. Sayanglah. Sedangkan kau ada peluang untuk tanya. Okey, kita pergi soalan yang kedua. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Okey. Tukarkan 10 liter 35 mililiter kepada liter. Okey. Cikgu baca soalan dia balik. Tukarkan 10 liter 35 mililiter kepada liter. Ini kau kena tahu rumus
liter kepada mililiter dulu. 1 liter ada berapa mililiter? Baru kau boleh jawab. Jawapannya mau dalam liter. Okey, cikgu bagi masa 1 minit untuk kira. Okey, cikgu, dengar soalan cikgu siapa ni? Fazrul. Soalannya, tukarkan 10 liter 35 mililiter kepada liter. Okey, yang lain kira? Semua kira? Cuba. Okey, ini topik isi padu cecair lah. Satu minit. Siapa dapat jawapan, type di chat sana ataupun buka mic. Okey, Fila dapat 1,000. Yang lain? Okey, 10,000 mililiter. 1,000 mililiter. Okey. Syukur kau ingat tadi, Fila. Yang lain? Kira? Cuba. Jawab dulu sebelum cikgu terangkan. Jadi kau tahu. Selepas tu kau tahu sudah kalau kau buat silap, kau tahu sudah apa yang kau buat silap. Kalau kau tidak cuba, macam mana kau mau tahu? Yang lain dapat? Okey, Syakur dapat 10,35 liter. Okey. Ada dua soal jawapan berbeza. Yang lain? Okey, 15 saat. Cuba, betul salah tu cerita kedua. Yang penting cikgu mau kau cuba dulu. Okey, soalannya. 10 liter 35 mililiter tukar kepada liter. Sudah? Okey. Siapa yang tak tahu buat macam mana ni? Angkat tangan. Tekan butang raise hand tu kalau kau tidak tahu. Aidil tak dapat. Tak tahu. Lagi yang lain? Okey, Zul pun tak tahu. Zahra pun tak tahu. Okey, Hakimi pun tak tahu. Fazrul pun tak tahu. Okey, Fila pun tak tahu. Okey. So, kita tengok paparan. Tengok paparan di skrin. Kejap lagi cuba bagi tengok. Okey. Okey. Cek mana? Okey, tengok soalan tu. Okay, tengok soalan tu. 10 liter 35 mililiter mau tukar pergi liter. Sebelum buat soalan ni, perkara pertama yang kau perlu tahu, kau kena tahu dulu rumus asas dia. Apa perkaitan antara liter dan mililiter? Apa kaitan antara liter dan mililiter? Siapa yang tahu? 1 liter ada berapa mililiter? Ada jawapannya si Fila bagi tadi sana. Okey, 1 liter bersamaan dengan 1 liter bersamaan dengan 1,000 mililiter. Okey, ini basic yang kau kena tahu. Dalam 1 liter air ada 1,000 mililiter. Kalau 2 liter, 2,000 lah. Sebab darab berganda 1,000. Darab 1,000. Okey, so soalan ni, dia tanya, dia ada 10 liter 35 mililiter. Jawapannya mau dalam liter. Okey, so apa yang kau perlu buat? Kau kena tukar. Yang liter ni tak perlu kacau. Ini tak perlu kacau. Yang ini saja yang kau perlu tukar ke dalam liter. Sebab 35 mililiter ni dia dalam mililiter. Kita mau dia tukar dalam liter dulu. Yang 10 liter tu jangan kacau.
Okey, so macam mana mau tukar 35 mililiter? Macam mana mau tukar dia pergi liter? Macam mana mau tukar? So, kalau 1 liter sama dengan 1000 mililiter, liter ke mililiter kita guna operasi darab. Okey, jadi kalau mililiter ke liter guna operasi apa? Mililiter ke liter guna operasi apa? Good. Dia terbalik je, betul. Jawapan si Fila sana. Dia cakap bahagi, betul. Jadi kalau kita mau tukar mililiter ke liter, kita guna operasi bahagi sini. Boleh? So, kita tukar 35 dulu. So, 35 kita tukar 35 mililiter, kita mau tukar dia pergi liter, kita bahagi dengan 1,000. Okey. Sama juga, di mana titik dia? Titiknya berada di belakang sekali. So, kita hanya perlu gerakkan titik tu ikut bilangan kosong. Okey, ada 3 kosong, jadi 3 kali ke hadapan ataupun ke kiri sebab dia operasi bahagi. Jadi 3 kali ke kiri, 1, 2, 3. Titik baru dia. Di sini letakkan kosong, letakkan kosong. So, jawapannya akan jadi 0,035 liter. Okey, soalan tadi dia tanya 10 liter kan? Ada 10 liter lagi di depan. Jadi apa kita nak buat? Tambahkanlah. 10 liter tambah dengan 0,035 liter. So, jawapannya akan jadi, kalau kau nak show lagi, buat dalam bentuk lazim. 10 tambah dengan 0,035. Betul? Siapa yang kena buat? Yang di bahagian atas, tambahkan saja titik. Tambahkan titik yang di bahagian atas tu. Titik, tambahkan 0,0,0. Supaya mudah untuk kau nampak. Sebenarnya kau boleh congak sudah tu. So, liter 530.01. So, jawapannya 10,035. Jawapan si Syakur sikit lagi betul. Yang lainnya. Okey, yang lain boleh faham kan ni? Kita tunjukkan balik. Okey, soalan yang sama tadi. Apa yang kau perlu buat dulu? Okey. Soalan ni diminta tukar kepada liter. Jadi yang liter ni 10 liter tak perlu kacau. Yang kau perlu kira, yang perlu kau tukar hanya 35 mililiter tu. Macam mana mau tukar 35 mililiter pergi liter? Kita bahagi dengan 1,000. So, kenapa bahagi? Sebab mililiter lebih kecil daripada liter. Bila operasi unit kecil ke unit besar, mesti operasi bahagi. Kalau liter ke mililiter, barulah darab dengan 1,000. Jadi 35 kita bahagi dengan 1,000. So, bila kita bahagi, kita hanya perlu gerakkan titik sebab melibatkan kosong. Ada kosong. Jadi tak perlu darab bentuk lazim lah. So, gerakkan 3 kali titiknya ke belakang, ke bahagian hadapan sebab dia operasi bahagi ataupun ke kiri. So, jawapannya jadi 0,035 liter. Barulah tambahkan dengan 10 liter yang di awal tadi. Okey, jadi 10 liter tambah 0,035. So, jawapannya adalah 10,035 liter. Okey, boleh faham kan ni? Tulislah. Kalau tidak faham, tulis. Cikgu bagi masa 15 saat untuk tulis. Kalau mau tanya, angkat tangan. Okey, good. Okey, Fila faham. Yang lain? Senang lah. Ini bentuk-bentuk. Sekali cikgu bagi tahu, ini adalah bentuk-bentuk soalan dalam peperiksaan nanti yang akan keluar. Mungkin nombornya sejak berbeza. Cuma kaedah dia sama. Dan mungkin bentuk soalan yang begini pun akan keluar dalam kertas 2 nanti. Sebenarnya ini sekali cikgu ajar dan sekali kita buat ulang kaji. Boleh? Ingat kau kena tahu hukum dia. Ini dalam unit isi padu. Cecair. 1 liter bersamaan 1,000 mililiter. Dia ada beberapa lagi ya topik yang berkaitan dengan 1,000 ni. 1 kilometer pun 1,000 meter. Sama juga kaedah dia untuk mengira. Bezanya unit saja berbeza. Okey. Apa lagi yang melibatkan 1,000? 1 liter 1,000 milimeter, 1 kilometer 1,000 meter. Itu 2 lah.
Dengan yang terakhir, dalam unit timbang berat, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Ada 3 saja yang melibatkan 1000. Kaedah pengiraan dia sama saja. Kalau mau tukar. Tiada bezanya. Kalau di unit kecil ke unit besar, operasi bahagi. Oke, unit besar ke unit kecil, operasi darab. Oke, boleh-boleh? Boleh kita teruskan? Oke, kita pergi soalan yang ketiga. Oke, kita tengok soalan yang ketiga. $615.678 bahagi dengan 15. Oke, cukup bagi masa 1 minit setengah. 1 minit 31 untuk kira. Semua kira. Oke, cukup bacakan soalan mana tadi anda nak nampak. 615.678 bahagi 15. Oke, ini kau kena tipsnya. Kau kena buat sifir 15 dulu. Guna kaedah tulang ikan. Selepas itu barulah kau boleh buat dalam bentuk lazim. Sama ada bentuk lazim. Ataupun kau mau buat kaedah pemansuhan pun boleh. Ataupun kau mau buat kaedah palang pun boleh. Ada 3 cara bahagi kan. Cikgu sudah ajar hari itu. Oke, 1 minit. Siapa dapat jawapan, tulis di chat sana. Oke, ada yang dapat? Come on guys. Semangat sikit. Oke, Villa dapat 4.145 bagi 3. Yang lain? Kira, Iqbal kira, Hakimi kira. Cuba. Salah betul tu cerita kedua. Ingat dalam matematik, proses pembelajaran ataupun proses kau mengira tu, proses kau berfikir untuk dapatkan jawapan tu adalah lebih penting daripada jawapan akhir. Yang lain dapat? Ya, 30 saat. Baru Villa yang dapat jawapan cikgu nampak. Okey, Hakimi dapat 41.045 bagi 3. Okey, Villa ada jawapan yang kedua dia 41.041 bagi 3. Nadia dapat 123.135 bagi 3. Bukan Nadia ni, nama siapa ni nama dia ni. Okey, ada 3 orang. Lain-lain jawapan. Yang lain? Okey, 10 saat. Okey, Syakur dapat 41.045 bagi 2 pula. Dia fikir orang macam Hakimi, cuma bakinya berbeza. Okay, kita tengok siapa yang jawapan yang betul nanti.
Okey. Alright. Okey. Okey, stop. Semua tengok di skrin sana. Siapa yang tidak tahu macam mana kira? Siapa yang tidak dapat? Angkat tangan. Ideal tak dapat. Yang lain? Siapa yang baru buat separuh jalan? Siti Zahra pun tak dapat. Okey. Ini juga sudah pernah ajar. Okey. Semua tengok di paparan di skrin sana. Alright. Okey, bila jumpa soalan yang begini melibatkan bahagi 2 digit. Okey, sebab dia ada 2 nombor di sini. Jadi kau kena bahagi dengan 2 digit. Kau kena buat sifir 15 terlebih dahulu. Bila buat sifir 15, cara yang paling mudah bila buat sifir 15 ni, kita buat dulu dia punya tulang ikan. Cikgu sudah pernah ajar pasal tulang ikan kan? Macam mana membuat tulang ikan? Okey, kita buat sifir 15. 1 dan 5. Okey, sifir 1 takkan nak tahu kan? Buat sifir 1 macam biasa saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lepas tu sifir 5 tulis balik. Gunakan jadual sifir untuk tulis benda ni. Okey, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Ini cikgu tunjuk sampai habis lah. Tapi sebenarnya tak perlu buat sampai habis pun. Kau boleh tahu sudah kalau kau tak buat sampai habis pun kau boleh tahu. Okey, barulah tambahkan. Kalau 2 nombor begini, terus cantumkan saja nombor tu. So, sini dapat 15. Sini dapat. Ini tambahkan nombor yang di tengah. Yang dekat tulang tengah tu saja. 2 tambah 1. Jadi 30. Okey, ini 3 tambah 1. 4. Nombor belakang tak berubah. Okey, sini 60. Sini 75. Sini 90. Sini 7 tambah 3. 10 kan. Jadi 105. Ini 8 tambah 4. 12. Jadi 120. Yang dekat tulang tengah saya kita tambah. 9 tambah 4 sama dengan 13. Siap, sudah sifir 15. Barulah kau boleh buat dalam bentuk lazim pun boleh. Kau mau buat dalam bentuk pemansuhan pun boleh. Cuma cikgu sangat galakkan kalau kau boleh belajar kasih mahir buat dalam kaedah pemansuhan. Sebab dia lagi cepat. Tapi kalau kau tidak dapat buat pemansuhan, buat sahaja dalam bentuk lazim biasa. 6, 1, 5, 6, 7, 8 bahagi 5, 15. Okey, so 15 paling dekat dengan 6. Kita tidak ambil 6 lah sebab 6 lebih kecil daripada 15. So, kita ambil 61 terus. Tengok. 61 paling dekat adalah 60. 60 darab berapa tu? 1, 2, 3, 4. So, darab 4. So, darab 4 sama dengan 60. Tolak. 1 tolak sifar 1. Sini kosong. Turun 5. 15. So, 15 darab 1 lah. 15 darab 1. 15. So, sini habis. Turunkan 6. 15 ada dengan 6? Tiada kan? Paling dekat dengan kosong lah. Turunkan kosong. Jadi 6 tolak kosong. 6. Turunkan 7. So 67 cari. Tak ada kan? Paling dekat masih lagi dengan 60. Kalau kita ambil 75 dia lebih besar. So kita ambil 60. Darab 4 lagi. Sama dengan 60. So sini dengan 7. Turun lagi lah 8. 78. So, paling dekat dengan 78 adalah 75. Itu darab dengan 5. So, sama dengan 75. Cikgu sambung sini ya. Tak nampak? Tak cukup. Jadi, 78 tolak 75 sama dengan baki 3. So, berapa jawapannya? 41.045 baki 3. Okey, siapa yang betul? Jawapan si Hakimi yang betul. Okey. Syakur dia punya baki salah. Syakur 8 tolak 5, 3 Syakur. Bukan 8 tolak 5, 2 pula. Okey. Faham kan ni? Semua boleh faham?
Boleh? Okey, Fazul faham. Ataupun boleh gunakan bentuk lazim pun tiada masalah. Bentuk lazim ataupun gunakan pemansuhan pun boleh, kaedah palang pun boleh. Yang paling penting kalau melibatkan ada bahagi sifir dengan 2 digit, buat kaedah tulang ikan. Kaedah ini dipanggil sebagai kaedah tulang ikan. Boleh? Okay, good. Alright. So, kita baru sampai soalan berapa ni dengan cikgu ni? Baru sampai soalan nombor 3. Okay. Kita pergi satu soalan lagi. Kita habiskan kalau boleh 5 soalan. Kita baru bincang 3 soalan. Okay, kita teruskan. Boleh lagi? Lepas ni subjek apa kamu? Lepas ni ada meet kah? Subjek selepas ni? Oh, PSB. Oh, PSB tiada meet kan? Okay. So, kita pergi. Kita habiskan 5 soalan. Okay, kita pergi soalan yang keempat. Okay. 6 tolak 3, 1/2. Ini soalan dalam bentuk pecahan. Okay, cuba. Cikgu bagi masa 1 minit. Cuba. Okay, cikgu baca soalan dia. 6 nombor bulat 6 tolak 3, 1/2. Enam tolak 3, 1/2. Okay, itu bentuk soalannya. 6 tolak 3, 1/2. Cuba dulu. Dapat? Buka mic ataupun type di chat. Kalau ada tak faham, tanya. Cikgu tidak mahu kau belajar banyak tapi tiada satu pun yang kau dapat. Biar tidak kita tidak belajar sikit-sikit. Tapi kau betul-betul faham. Lama-lama jadi bukit. Maths, ingat cikgu selalu ulang benda ni. Matematik ni nombor sahaja yang berubah. Cara buat dia operasi tambah, tolak, bahagi, darab ataupun topik-topik lain sebenarnya dia sama saja. Yang berbeza dia punya nombor saja. Makin lama nombor makin besar, kaedah dia sama saja. Kalau dia tukar nombor sekalipun, kaedahnya tetap sama. Jadi kalau kau betul-betul faham sebenarnya, kalau dia tukar nombor sekalipun, kau tetap akan boleh jawab. Sebab kaedahnya sama saja. Sampai kalau sekolah menengah pun, ke universiti pun sama. Nanti kalau kau ada nak cucu kau sendiri pun sama juga. Tidak berubah matematik tu daripada dulu. Okey, dapat? Ada yang dapat? Berapa jawapannya? Ini topik pecahan. Menolak nombor bulat. Satu nombor bulat dengan satu pecahan bercampur. Dapat? 10 saat. Jika dapat, belum ada satu orang lagi pun yang bagi jawapan. Cuba. Tidak salah kau mencuba daripada kau langsung tidak cuba. Kau langsung tidak tahu nanti. Okey, sudah? Ada yang dapat? Okey, siapa yang tak tahu macam mana membuat ni? Tekan butang raise hand tu kalau tak tahu. Ramai Hakimi. Oh, Syakur. Syakur pun dah dapat. Okey, Hakimi, Aidil. Okey, Zul pun tak tahu lagi. Okey. Yang lain? Masih buat kah? Fila dapat? Okey. So, kalau dah dapat, semua stop. Tengok di screen sana. Ada satu orang bagi. Okey, Fila dapat 2, 1/2. Okey, kita tengok nanti. Okey, semua tengok paparan di screen. Cikgu terangkan.
Bila jumpa soalan yang melibatkan begini, apa yang kau perlu buat? Pahamkan soalan terlebih dahulu. Okey, tengok soalan tu. 6 ni adalah nombor bulat. Ini adalah nombor bulat juga. Ini nombor pecahan. Tak boleh terus tolak ah. Ada murid bila jumpa soalan begini dia terus tolak. 6 tolak 3 terus. Dia terus jawapannya 6 tolak 3, 3. Terus dia tulis 1/2. Ini salah ah. Tak boleh begini. Kenapa salah? Nombor bulat yang kau tolak tu betul. Cuma yang salahnya adalah 1/2 tu. Macam mana kau tolak 1/2 tu dapat 1/2 terus? Tidak ada kawan dia. Tiba-tiba kau tolak dia. Tak boleh. Ini konsep dia macam mana? Ini cukup fahamkan untuk terangkan konsep dulu lah. 6 tolak 3 1/2 ni maksudnya ibaratnya ada 6 biji kek begini. Cara paling senang kalau jawab pecahan begini sebenarnya, kau gunakan gambar raja. Ada 6. 6 kek kan? Tolak 3/2 kek. 3 sudah dimakan. 3/2 ni maksud dia. Kau tolak dengan 3, kau tolak 3 dulu. Okey. Tolak dengan 3. So ini sudah ditolak. Tolak ni sudah makan. 3 ni habis. Lepas tu 1/2. Macam mana mau tolak 1/2 tu? Ini daripada 1 ni bahagi 2. Ini maksudnya 1/2. Ini 1/2. 1/2 dia sudah diambil. Sebelah lagi. Ini 1/2-nya lagi. Sorry. Ini 1/2-nya lagi. Ini maksudnya 1/2. Jadi kalau 1/2 sudah diambil, tinggal 1/2. Tinggal 1/2 lagi yang tinggal. So berapa jawapannya ya? Kalau kau gunakan gambar aja terus dapat. So berapa jawapannya? Ada berapa yang tinggal? Ada 2 kan nih. Ini ada 1, ada 2 lagi belum. Okey, jadi sini 2 sudah. Sini lagi 1/2. So jawapannya 2, 1/2. Betul lah si Fila jawab. Ini kaedah kalau kita gunakan gambar raja. Siapa yang faham ni? Ini kaedah ini asas dalam pecahan. Ingat, pecahan semuanya benda sebenarnya daripada bentuk. Okey, Fazrul. Fazrul faham kan ni? Okey. Ada yang mau tanya? Tanya. Okey. So, cikgu terangkan. Itu dalam bentuk gambar raja. Yang kedua, kalau kita buat soalan yang sama. 6 tolak 3 1/2. Kita guna kaedah pengiraan. Bila kita guna kaedah pengiraan, apa yang kita perlu buat? Kita mesti kasih pasang dulu dia. Kasih pasang. Sekarang ni nombor bulat, dia ada kawan. Ini yang tiada kawan, pecahan. Jadi kita kena wujudkan satu pecahan untuk kawan dengan 1/2 sebelum dia tolak. Jadi kita pinjam daripada 6 ni, kita pinjam 1, dia tinggal 5. Okey, tinggal 5. So yang 1 tu kita buat apa? Kita jadikan pecahan juga. Macam mana buat? So 5, terus ambil kaki dia di sebelah ni. Yang 1/2 ni kita ambil 2 tu. Jadikan dia 5, 2/2. Tolak 3, 1/2. Ini maksud dia. Sebab 2/2 ni sama juga dengan 1. Jadi 1 tambah 5, dia dapat balik 6. Itu maksud dia. Boleh? So, bila sudah dapat, dia ada kawan kan? 5 ada kawan dengan 3 sudah. 2/2 ada kawan dengan 1/2. Jadi, nombor bulat tolak nombor bulat. 5 tolak dengan 3. Selepas tu 2/2 tolak 1/2. So 5 tolak 3 sama dengan 2. Yang ini sudah sama kakinya kan? Kenapa kita terus ambil yang 2 punya kaki? Supaya kita tidak perlu samakan sudah. Terus sama sudah kakinya. Jadi kalau bila dia punya penyebutnya sudah sama, tinggal tolak dia punya kepala. Dia punya pengangka saya tinggal tolak. So 2 tolak 1 sama dengan 1. Ini tidak berubah. So jawapannya 2, 1/2. Okey? Faham? Ini kaedah pengiraan dia. Dia mesti kasih pasang dulu baru boleh tolak. Tak boleh terus tolak 6 tolak 3 terus begitu. Kena kasih kawan dulu yang 1 yang ada pecahan di belakangnya. Boleh? Jelas kan ni? Dua kaedah. Bila jawab pecahan ni ada 2 kaedah. Satu kaedah pengiraan yang biasa kita belajar di kelas. Yang kedua, cikgu sangat galakkan juga kau guna kaedah. Buat kaedah gambar raja begini. Gambar raja ni pun senang. Terus sejak buat 6 tolak 3. Lepas tu 1/2 tu bahagi dia 1/2. So tinggal kira berapa bakinya. So bakinya sama juga dapat 2, 1/2. Boleh? Okey? Jelas? Okay, siapa yang faham? Type di chat ataupun tekan butang
Angkat tangan. Oke, Aidil faham. Yang lain? Oke, Hakimi paham. Good. Oke. Tulis ah. Siapa yang tidak tahu tulis. Jika bagi masa 10 saat, 15 saat salin ah. Oke, kawan. Cikgu akan habiskan kelas ini 8.45. Cikgu ambil masa 5 menit lagi. Kita pergi soalan yang terakhir. Sebelum kita pergi. Sekali lagi cikgu tekankan, apa yang kita bincang hari ini adalah bentuk-bentuk soalan yang akan keluar dalam peperiksaan nanti. Salin dulu, siapa yang masih salin? 10 saat. Dia ada dua kaedah, sama ada kau guna kaedah pengiraan. Yang kedua, kau boleh guna kaedah gambar raja untuk jawab soalan melibatkan pecahan. Sudah? Alright. Oke ya. Oke, kalau sudah kita pergi soalan yang terakhir. Untuk hari ini. Kita tengok soalan yang kelima. Oke, semua tengok di skrin. Soalan dia 4/1/2 bahagi. 4/1/2 bahagi dengan 3/4. Oke, cukup bagi masa 1 minit. 30 saat untuk kira. Ingatlah soalan kertas 1 nanti masa peperiksaan ada 40 soalan semuanya. Kau ada masa 1 jam. 40 soalan. Maksudnya purata 1 soalan kau perlu siapkan dalam masa 1 minit 30 saat sahaja. Lebih daripada tu, kau sudah gunakan masa untuk jawab. Kau sudah sebenarnya lebih masa untuk jawab soalan lain. Masa 1 soalan tu lebih kurang 1 minit 30 saat sahaja. Oke, cuba kira soalan ni. 4/1/2 bahagi 3/4. Ini soalan terakhir lah. Sudah kita tamatkan kelas hari ini. Cuba dulu. Dapat jawapan type di chat sana. Topik ni saya sudah ajar hari itu. Cara untuk bahagi pecahan. Okay, ada dapat? Okey, kita tengok jawapan. Fila dapat 6. Yang lain? Cuba ah. Okey, sudah? Okey, siapa yang dah dapat? Siapa yang dah faham soalan ni? Angkat tangan. Fazrul dah dapat. Syakur pun dah dapat. Zul pun dah dapat lagi. Siti Zahra pun dah dapat. Nah, soalan ni untuk soalan topik bahagi ni Hakimi pun okey. Ini ada dalam buku teks ah. Untuk topik ini sebenarnya topik ketua 6. Untuk bahagi pecahan ni baru kau belajar untuk tahun ni sebenarnya.
Cikgu rasa cikgu sudah terangkan hari itu masa kita jawab soalan, kita ada bincang soalan pasal peperiksaan hari itu. Cikgu ada terangkan tentang bahagi ni. Dan cikgu sudah ajar memang soal untuk topik bahagi ni dalam kelas hari itu, untuk topik bahagi pecahan. Okay. Alright. So semua tengok skrin. Cikgu terangkan. Okay, cikgu ulang sekali lagi. Untuk operasi bahagi dalam pecahan, dia tiada penyelesaian bahagi dalam pecahannya. Tiada penyelesaian bahagi dalam pecahan. Apa yang kena buat? Kena tukar dia pergi operasi darab. So, bila kita tukar dalam operasi darab, tengok soalan ni 4/1/2 bahagi 3/4. Syarat pertama, kau kena tukar dulu mesti sama bentuk. Maksudnya mesti dua-dua dalam pecahan. Sekarang ni 4/1/2 adalah dalam bentuk nombor bercampur. 3/4 pecahan. Jadi kena tukar dulu 4/1/2 ni pergi pecahan tidak wajar. Macam mana mau tukar? 4/1/2, 4 darab dengan 2. Lepas tu tambah dengan 1. So 4 kali 2 sama dengan 8. Tambah 1 sama dengan 9. Jadi 9/2. Nah, sudah tukar 9/2 bahagi 3/4. Okay, sudah tukar begini, barulah kita boleh tukar dia punya operasi. Okay, 9/2 kekal. Lepas tu kita tukar operasinya. Daripada bahagi kita tukar pergi darab. Bila kita tukar dia punya operasi, pecahan di belakang 3/4 kita kena terbalikkan. Okay, jadikan dia sama dengan 4/3. Boleh? Okay, selepas itu barulah kita darab seperti biasa. Darab seperti biasa, darab saja. Okay, base-nya dalam pecahan ni, untuk operasi darab, kita tidak perlu samakan penyebut. Ingat tak? Dalam operasi darab tidak perlu. Yang perlu kesamakan dia punya penyebut ni, ataupun kakinya untuk tambah dan tolak pecahan saja. Untuk darab, terus darab. Dia punya kepala darab kepala, kaki darab kaki. Pengangka darab pengangka, penyebut darab penyebut. Jadi 9 darab 4 sama dengan 36. 2 darab dengan 3 sama dengan 6. Barulah kau permudahkan. 36/6 maksudnya 36 bahagi 6. So, kalau kau tengok jadual sifir, 36 bahagi 6 sama dengan 6. So, jawapannya 6. Ataupun sebenarnya di sini kau boleh terus buat pemansuhan. 6 kali 1, 6. 6 kali 6 sama dengan 36. So, jawapannya adalah 6. Betul lah jawapan CV lah. Good, tahniah. Okay, yang lain boleh faham? Boleh? Siapa yang faham angkat tangan ataupun type di chat sana? Okay, good. Okay, tulis dulu siapa yang sudah tulis dulu. Cikgu ulang sekali lagi. Untuk penyelesaian bahagi dalam pecahan, tiada. Kau kena tukar dulu ke operasi darab. Okay, sebelum kau tukar dia pergi operasi darab, perkara pertama kau kena samakan. Mesti dua-dua dalam bentuk pecahan. Tak kisahlah dia pecahan wajar atau tidak wajar. Tak boleh satu nombor bercampur, satu pecahan. So, itu kenapa kita tukar 4/1/2 tu, kita tukar dia pergi pecahan tidak wajar dulu. Jadi 9/2. Barulah kita boleh bahagi dengan 3/4. Kita hanya tukar operasinya pergi darab. Lepas tu 3/4 kita terbalikkan jadi 4/3. Kemudian kita guna hukum darab. Pecahan, darab seperti biasa saja. 9 darab 4, 36. 2 darab dengan 3 sama dengan 6. Kalau darab mesti darab dua-dua. Okey, barulah kita permudahkan. 36 bahagi 6 sama dengan 6. So, jawapan akhirnya adalah 6. Tulis dulu. Okey. Sudah?
Sudah? Oke, kalau sudah, alright. Oke. So kita sudah habis bincang 5 soalan. Besok kita akan sambung. Sebenarnya ada 15 soalan, cikgu prepare ada lagi 10 soalan. So kita akan sambung esok insya-Allah. So tolong ingatkan kawan-kawan kau yang lain yang tidak dapat ikut kelas hari ini, suruh dia tengok balik rakaman kelas hari ini dan hadir untuk kelas esok kalau dapat. Okey, dan cikgu mau kau buat ulang kaji apa yang kita bincangkan pada hari ini. Dan semua topik kan untuk peperiksaan nanti, semua topik akan masuk. Okey, tiada satu topik pun yang terkecuali. Okey, so sebelum kita tamatkan, kita buat rumusan dulu. Apa yang kita belajar hari ini kelas? Boleh buka mic ataupun boleh buka type di chat sana. Apa yang kita belajar hari ini? Fazrul, apa kita belajar hari ini? Okey, bahagi pecahan. Okey, bahagi. Lepas tu cakap bahagi, cakur, bahagi pecahan. Okey, lagi bahagi pecahan. Okey, perpuluhan betul. Perpuluhan juta kita belajar pertukaran percuma juta. Okey, sipadu cecair betul. Okey, bahagi betul. Okey, good. Alright. Okey. Okey, Nadia cakap, oh, bahagi pecahan juga. Okey, lagi yang lain? Okey, cikgu harap kau dapat sesuatu hari ni ya. Ingat, buat ulang kaji. So, kalau ada apa-apa persoalan, sekali lagi cikgu pesan, siapkan projek dalam minggu ni sebab 2 minggu hadapan nanti cikgu kita mau gunakan masa tu, okey, buat sipir good. Kita gunakan masa tu untuk buat ulang kaji. Okey, so gunakan masa yang ada ni, siapkan projek pada minggu ini. Okey, kalau tiada apa-apa sudah, buka kamera dulu, cikgu ambil gambar sebelum kita tamatkan kelas hari ni. Bawa buka kamera. Yang dapat buka kamera, duduk bagus-bagus. Pandang kamera. Cikgu ambil gambar. Okey, semua pandang kamera. Okey, duduk bagus-bagus. Okey. Pandang kamera. Okey, ready? Oh, Danish ada pula kau Danish. Cikgu dah perasan kau ada. Okey, ready? Okey, 1, 2, 3. Okey, sekejap. Cikgu save dulu. Alright, okey. So, thank you very much. Ada Syakur pula. Okey, sekali lagi. Ada Syakur baru masuk. Cikgu nampak. Buka kamera, buka kamera. Buka kamera. Tengok bagus-bagus. Janganlah kasih nampak tu atap tu. Buat apa mau tengok kau punya loteng tu? Kawan kau mau tengok muka kau. Mana tahu kau buat pembedahan plastik sudah di Korea. Lain sudah muka kau. Okey, pandang kamera. Okey, peace. Yo. 1, 2, 3. Sekejap. Sekali lagi. Jangan dulu letak. Okey, 1, 2, 3. Alright. Okey. So, tahniah sekali lagi untuk dapat ikut kelas hari ini. So, kita jumpa lagi esok insyaAllah. Kelas esok pada pukul, cikgu ingat masa yang ketiga esok. So, kalau tidak apa-apa soalan, cikgu tamatkan kelas hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, terima kasih semua.